wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada 7 Ramadan untuk sama-sama kita menjiwai kepada bulan Al-Quran ini dengan panduan daripada Al-Quran untuk ayah-ayah yang sedang memimpin, yang sedang mungkin sekarang ini berada dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun mungkin mengambil peluang untuk mendengar tazkirah, peringatan, panduan dalam kehidupan kita. Kerana inilah panduan yang kita ingin bawa bersama memimpin keluarga kita sepanjang hidup ini agar Allah terima keluarga kita, amalan kita selama ini. Dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama, saya mengalu-alukan Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud. Selamat datang Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak ya sudi bersama pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan Ustaz Haji Nik Azizan, Datuk Haji Nik Jaafar. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita pada hari ini dalam tajuk Ayah Superheroku, ya. Mungkin kalau kita bercakap tentang Avengers ataupun banyak tokoh-tokoh karakter di dalam movie, dalam animasi, ramai anak-anak yang meletakkan hero mereka adalah Superman ataupun mungkin Batman ataupun mungkin apa-apa man-man yang ada. Tetapi man of the year, man of the life sebenarnya adalah ayah, apabila ayah dapat mengambil panduan bukan daripada Hollywood, tetapi kita mengambil panduan daripada Al-Quran yang dibaca, panduan daripada pencipta kita. Maka mari sama-sama kita saksikan satu video paparan untuk sama-sama kita memaknai tentang ayah superheroku. Bagi pendapat saya, anak-anak zaman sekarang, mereka semua tu cepat marah, cepat matang, agresif dan macam-macam perkara yang membimbangkan ibu bapa. Bagi saya, keperluan ibu bapa yang dapat mengikut rentak mereka boleh membawa mereka ke arah kebaikan dan menghalang daripada keburukan membawa dalam diri mereka. Okay, bagi pendapat saya, ibu bapa dan ikatan kekeluargaan tu penting untuk membimbing anak-anak yang bermasalah. Jika contohnya kalau anak-anak tu daripada keluarga yang ramai, yang si abang boleh membimbing adik bila adik ada masalah, ataupun adik boleh menegur abang atau kakak kiranya ada bermasalah. Begitu juga ibu atau apa, memantau keadaan mereka dalam keadaan yang positif. Okey, sebagai seorang ayah, kita sepatutnya memastikan anak-anak kita dididik dalam ciri-ciri keagamaan yang kuat dan kukuh untuk membimbing mereka dalam menghadapi cabaran duniawi sekarang. Flashback zaman saya kanak-kanak dulu, saya bersyukur sebab ayah dan mak saya dapat mendidik kami keluarga seramai 9 orang beradik untuk menjadi orang yang berjaya dan berguna. Walaupun hakikatnya kami buat usaha dan mengikut patuh dengan arahan-arahan mak ayah. Kita reda dengan kemarahan mak ayah untuk kebaikan kita. Kita reda dengan apa yang dengan rotan dan apa yang diterima daripada mak ayah itu untuk membina hakikat kehidupan kita zaman sekarang demi kelangsungan hidup dan kejayaan cucu-cucu mereka. Zaman saya persekolahan dulu, zaman saya dulu memang selalu terimalah rotan, macam-macam denda daripada mak ayah. Tapi kita sebagai anak-anak memang patuh. Jadi kita takut dengan benda tu dan kita faham apa sebab dia marah kita. Harapan saya kepada ayah-ayah yang berada di luar dan di mana saja berada, saya harap
didiklah anak-anak anda untuk menjadi seorang yang berguna, di mana beliau akan menjadi seorang yang berjaya mendidik cucu-cucu anda pula, untuk menjadi terus menyambung zuriat anda sebagai orang-orang yang berguna. Begitulah perkongsian daripada Muhammad Safwan bin Haji Razali, pengawal keselamatan Masjid Negeri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang kita dengar sebentar tadi apakah pengalaman beliau bersama dengan ibu ayah, dan sudah tentunya beliau sebagai seorang ayah yang bertugas untuk memimpin keluarga pada hari ini, dan pengalaman ayah yang menjadi pemimpin, menjadi superhero dalam keadaan yang pelbagai itu yang kita ingin sama-sama bincangkan. Bagaimanakah panduan di dalam Al-Quran? Kita ingin baca daripada surah Al-Mulk ayat 6 hingga 8 untuk sama-sama kita mengambil permata daripada khazanah Al-Quran ini sendiri. Kita persilakan Fadil Ustaz Haji Nik Azizan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 6 hingga 8 daripada surah Al-Mulk. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara, hampir meledak kerana marah. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu? Ini adalah 3 ayat daripada surah Al-Mulk yang kita dibekalkan ataupun diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai walaupun satu saat masuk ke tempat azab yang penuh sengsara ini. Dan sudah tentunya saya nak minta kepada Fadil Ustaz Haji Ustaz Syarizan, kalau boleh Ustaz menceritakan 3 ayat ini, mengapa dia muncul pula dalam surah Al-Mulk yang katanya Nabi suka baca pada setiap malam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Fadil Tuan Fazrul, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz Haji Nik Azizan, masya-Allah. Bila dibaca taranum tu rasa pendek sangat pula. Nanti lepas ni Ustaz akan baca panjang lagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang menonton dan setia bersama dengan kami dalam majlis ayah pada hari ini. Saya ayah, kita semua bertiga ni ayah, wakil kepada ayah-ayah ada, tapi kami bukanlah yang terbaik di kalangan ayah-ayah yang ada pada hari ini. Cuma kita akan cuba mengisi kekurangan-kekurangan yang kita ada, dan kita akan tambah baik sehari demi sehari, insya-Allah. Apabila kita belajar menerusi ayat yang dibaca oleh Ustaz Nik Azizan tadi, Allah nak supaya kita ni hati-hati dengan hidup, supaya jangan akhirnya kita rosak dengan hidup yang Allah beri. Kerana apabila kita rosak dengan hidup yang Allah berikan, hasilnya ataupun kesannya, akibatnya adalah azab. Tafur, azab seburuk-buruk tempat yang akhirnya menggelegak kita. Kita akan dibakar, kita akan direndam dalam api yang sangat panas, yang menggelegak dan sebagainya.
menunjukkan kepada kita bahawa Allah berikan kehidupan pada hari ini, cuma kita kena memilih jalan yang betul. Sebagai contoh, seorang doktor yang memberikan preskripsi ubat untuk kesihatan, tapi apabila ubat itu disalahgunakan, maka dadah yang di penyalahgunaan darah itu akhirnya akan merosakkan. Sedangkan kita perlu menggunakan dengan cara yang betul, mengikut apa yang telah pun diaturkan oleh farmasis tadi. Tapi apabila kita gagal dalam mengikuti apa yang diatur, maka kita akan merosakkan diri kita sendiri dan akhirnya orang mati dengan sebab makan ubat. Kita rasa ubat itu untuk memberi kita sihat, tapi ada orang yang mati kerana makan ubat, kerana dia salah dalam cara dia menggunakan ubat tadi. Sedari semua, begitulah juga kita pada hari ini. Allah berikan kehidupan kepada kita supaya kita enjoy life kita ni, supaya kita jadi baik, kita boleh seronok dengan kehidupan. Tetapi jangan sampai keseronokan, kebahagiaan, nikmat dalam hidup ini boleh merosakkan kita. Itu yang paling kita takut sekali. Dan semua perkara ini sebenarnya dia tidak akan dapat kepada siapa-siapa. Dunia yang Allah bagi yang indah ini, dia bukan sekadar indah dunia, tapi indahnya dunia itu adalah kepada siapa yang terimanya. Contoh mudah, contoh sekuntum ataupun sejambak bunga mawar, bunga ros itu memang indah, wanginya, warnanya dan sebagainya. Dia bukan sekadar indahnya bunga itu, tapi siapa yang mendapatnya. Kalau dapat kepada Tuan Fazrul sejambak bunga dengan seorang lelaki yang tampan begini, dan bunga itu akhirnya dijaga, diletakkan dalam sebuah bekas pasu yang cantik, disiram setiap hari, indah bunga ros itu. Tapi kalau dapat kepada seorang lelaki yang mungkin kotor, kusut masai, yang busuk, yang akhirnya tidak menghargai bunga itu, malah bunga itu akhirnya akan rosak begitu saja apabila diberikan kepadanya. Barangkali inilah cuba yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Dunia yang Allah beri kepada kita ni, ambil. Tetapi dalam masa yang sama, ingat, jangan salah guna, jangan melampau-lampau, dan akhirnya kita akan dapat apa yang Allah sebut sebagai ancaman-ancaman kepada kita. Ancaman kepada kita. Dan itu sebenarnya peringatan, ya. Kalau bercakap tadi tentang bunga tadi Ustaz, ya, banyak hiasan. Salah satu hiasan dalam hidup kita ni anak, ya. Tak naklah anak itu akhirnya sampai ke tangan yang busuk kan, sehingga kan anak itu, kalau dalam ayat ini, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, dengar apa meraung-raung, ya, suara syahiqan ini katanya macam suara keldai kan. Kalau dekat Mesir Ustaz, biasalah dekat Mesir dulu kan, yang biqiyah tu kan, maksudnya suara yang panggil tu pun dah tak berapa pengutip sampah kan, dah suara dia lain macam. Belum lagi si keldai itu bila diletakkan dia punya banyak barang sampah atasnya itu, dia menjerit itu amat mengerikan, ya. Tak naklah anak kita sebagai perhiasan ini, kalau suaranya comel-comel, wajahnya comel-comel, tapi rupanya sampai ke satu tempat yang menggelegak, ya, seperti cerit menggelegak. Kita perlukan ayah lah, ya, ayah sebagai penyelamat, ya, sebagai superhero pada hari ini. Jadi Ustaz, bila bercakap tentang nak jadi superhero, apa dia punya kriterianya tu? Kan, nak selamat, kita tahu dah ini Allah bagi dia punya warning, dia punya amaran kepada ayah-ayah. Tapi ayah nak jadi, dia biasanya Superman, Batman, Mr. America lah apa sebagainya itu, anak nampak itu, ya. Macam mana ayah boleh muncul di tengah-tengah kehidupan anak itu agar Batman, Superman apa sebagainya kata, lah ini semua tipu je. Yang betul, ayah superhero ku. Sila Ustaz. Terima kasih Tuan Fazrul. Satu permulaan yang saya kata penting untuk saya juga. Bila dia tanya soalan ini, maka mengingatkan diri saya sebenarnya. Kita takkan mampu untuk nak menyelamatkan anak kalau diri sendiri kita tidak selamatkan. Kita tidak mampu untuk menyempurnakan anak, memberikan kebaikan kepada anak kalau kita sendiri tidak memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri sebagai seorang ayah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, dalam masa yang sama hindari daripada perkara yang tak elok, wa ahlikum nara, dan juga keluarga kamu daripada keburukan, kejahatan, dahsyatnya api neraka. Menunjukkan kepada kita sebagai seorang penyelamat, dia sendiri itu perlu ada satu karakter, personality, pribadi yang sangat bagus. Dia sendiri adalah hero. Dia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dalam keadaan diri sendiri rosak. Dia sebagai seorang penagih, dia seorang perompak, dia orang yang tidak bekerja sebagai contoh, ayah tidak ada ilmu dan tidak mahu menghantar anaknya kepada majlis ilmu. Dia sendiri rosak, maka dia akan merosakkan keturunan dia. Maka sebab itu kita
latih diri kita. Kita develop, kita belajar daripada ayah-ayah yang ada supaya kita menjadi hero yang sebenar untuk diri kita. Kemudian kita tampilkan penyelamat itu kepada keluarga kita. Jadi sebagai contoh yang utama kriteria yang Ustaz Fazrul tanya tadi adalah pertama kita kena sedar kita ni adalah pemimpin. Bila kita menjadi seorang ayah, kita pemimpin. Kita bukan dipimpin, kitalah leader dalam keluarga kita. Bukan sekadar kita membuat keputusan, kita boleh mengarahkan apa sahaja. Kadang-kadang bila sebut leader, dia boleh arah apa sahaja. Jadi anak tu nak buat baik ke, buat saya ketua, saya yang tak. Seorang pemimpin dia akan buat arahan yang sepatutnya dalam organisasi. Buat bersama-sama. Buat bersama-sama. Dia tak akan buat demi kepentingan peribadi dia semata-mata, tak. Asalkan dia nak apa yang dia dapat. Akhirnya ada ayah yang dia rasa dia leader, dia boleh buat apa saja. Islam ajar kepada kita, al-ghayah la tubihul mahzurah. Matlamat tidak menghalalkan, tidak mengharuskan kita buat perkara yang dilarang. Jadi sebagai seorang pemimpin yang sebenar-benar pemimpin dalam organisasi kekeluargaan sebagai contoh, atau lagi organisasi yang lain dalam perniagaan atau apa sahaja, kita kena menjadi seorang pemimpin yang betul, yang berlandaskan kepada ajaran yang betul. Sama ada ajaran Islam ataupun lunas-lunas kehidupan, undang-undang dan seumpamanya. Kita kena arahkan perkara yang betul-betul sahaja. Contoh sebagai seorang ayah yang hari ini, ada ayah yang mengarahkan anaknya untuk menipu, contoh kutip sedekah. Ada. Kamu pakai, dia yang aturkan. Nampak sudut, bagus dia strateginya. Aturkan pakai, okay, ini kamu pakai macam ni, kamu bawa tabung ni, kamu pergi ke lokasi ini. Sedari sedikit penipuan dalam negara, ni bukan scam internet sahaja. Scam jalanan ini pun masih berlaku dalam dunia yang serba moden hari ini. Kerana sifat pemurah yang ada pada masyarakat Malaysia, contohnya, maka ada orang mengambil kesempatan. Jadi ada ayah-ayah yang menjadi pemimpin tapi ke arah yang tidak betul dengan cara menipu, dan anak itu dilatih untuk menipu. Ada ayah yang dia rasa dia memimpin untuk mencari nafkah dalam keluarganya, maka dia cari nafkah dengan cara yang tidak betul. Dia menjadi seorang bomoh yang melakukan perkara yang syirik dan sebagainya. Akhirnya keturunannya akan mengikuti perkara yang sama kerana dia memberi contoh yang tidak baik. Maka sebab itu seorang kriteria yang pertama, dia kena tahu dia pemimpin dan pastikan dia memimpin dengan cara yang sebenarnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Dalam hadis Nabi menyatakan, setiap kamu adalah pemimpin, setiap kamu adalah leader, dan kamu akan dipersoalkan, kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Bererti, adakah kamu mengikut landasan yang sebenarnya dalam menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, seorang ayah itu kriterianya perlu menjadi seorang ayah yang adil. Ayah yang adil bermaksud dia ada anak mungkin yang berbilang, ada lelaki, ada perempuan, mungkin ada yang begini perangai dan sebagainya. Dia perlu buat keputusan berdasarkan apa yang dia kenal anak-anaknya. Dan dia tidak akan sama. Ada anak yang lembut, ada anak yang keras, ada anak yang mungkin mengikut sebiji macam diri dia. Tapi dia tak akan mampu untuk nak buat semua. Jadi dari situlah dia akan belajar melalui pengalaman dan dicuba bersikap adil kepada anak-anak. Adil bukan bererti bila seorang ni minat bola, senang semua sekali bola. Tak semestinya begitu. Tapi ada family yang memang akhirnya semua kaki bola. Ada. Tapi tidak semestinya begitu. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi mengikut akal dan behavior watak anak masing-masing. Dan yang ketiga mungkin kriteria yang mudah yang kita boleh nampak sebagai seorang pemimpin ini adalah bagaimana ayah itu menyara kehidupannya. Kehidupan diri dia dan juga kehidupan keluarga. Sebab ada ayah hari ini yang dia kuat ibadat. Tetapi dia tidak menjadi superhero dari sudut tidak ada nafkah dalam keluarga. Kuat betul ibadat, akhirnya dia mengabaikan tanggungjawab rumah tangga. Dapur tidak berasap. Anak-anak punya pendidikan diabaikan. Rumah punya fasiliti, kelengkapan rumah, penyediaan dan sebagainya diabaikan oleh seorang ayah yang mungkin kuat ibadat. Tapi ada juga ayah yang kuat dari sudut keduniaannya. Kerja kuat. Anak-anak diberikan pendidikan tapi lemah pula dalam bidang agama. Jadi keseimbangan inilah perlu kita wujudkan untuk menjadi seorang ayah yang jadi superhero. Masya Allah. Terima kasih. 3 kriteria tadi, iaitu pemimpin yang berteraskan kepada panduan agama, ya, dan adil pada diri sendiri tu seimbang, maksudnya dunia akhirat, Ustaz, ya. Termasuk jugalah menyara pada bahagian nafkah, kerana tidak mahu ekstrim kan. Ada yang kuat bekerja tapi bab agama ni tak apalah kan. Ataupun yang memang bab Qurannya itu betul, solatnya betul, tetapi yang bab nafkahnya pula tak apalah, outsource pada maknya pula kan. Yang itu adalah tanda ketidakadilan yang boleh berlaku. Tak jadi superhero lah ya. Dalam hal itu dia adalah sebagai antagonis pula lah kan dalam sebuah keluarga yang ingin dibina, memimpin sampai masuk ke syurga. Saya nak bersama dengan Ustaz Haji ni Azizan
Pasal saya dimaklumkan Ustaz guru cemerlang di KPM dan mengajar anak orang asli. Betul Ustaz? Ada, ya. Ada ya. Jadi nak tahu juga psikologi orang asli kan yang Ustaz ajar pada waktu petang di Gombak itu. Ya. Macam mana mereka hidup ya dan karakter ayah-ayah yang menjadi hero dalam kehidupan mereka. Apa yang berbeza ke sama saja dengan masyarakat umum di Malaysia? Silakan. Baik. Jadi saya mengajar di SMK Sungai Pusu, Gombak ni. Dia sekolah pagi bestari, kemudian yang petang tu dia ada yang macam kata ada yang asli, dia yang ada yang kurang sikit kan. Ya. Ya, di sebelah petang tu. Jadi pengalaman saya dalam bidang Quran sendiri bila kita mengajar orang asli ni, dia tengok mood dia. Oh, tengok mood. Mood. Kadang-kadang kita kata ada latihan sikit kan. Tapi bila ayah dia kata tak payah mari, tak mari dah. Kena panggil, kena ambil di rumah. Kena pergi rumah, jemput. Itu program TV. Pernah kali bawa program TV, tak datang kan. Jadi kita kena pergi ambil kat rumah dia. Dan dia sangat patuh pada ayah dia lah. Kalau ayah dia kata tak datang, tak datang. Ada orang sendiri tu. Kalau kata dia tak nak baca, dia tak nak baca. Pujuk macam mana pun dia. Tapi kalau kata dia buat, memang sama dengan yang biasa. Pernah yang ada di Sungai Pusu tu, ada seorang tu dia pernah johan peringkat kebangsaan. Tilawah. Asli. Dan dia pun boleh je nak fight dengan yang biasa ni. Tapi di pertandingan tu sama-sama orang asli lah. Orang kata umum johan lah, sama-sama asli. Tapi kebangsaan. Jadi dia ada benda yang kita kena memahami. Jadi kita sebagai guru ni kita jangan kadang-kadang dia tak datang sekolah, kita jangan marah dia. Kita kena selami dia. Kenapa dia tak datang tu? Betul. Kenapa dia tak nak datang sekolah belajar Quran tu kan? Mesti ada sebaliknya. Kalau kita memahami gitu, kita cukup happy lah mengajar. Masya-Allah. Ya, jadi kalau Ustaz Haji Nik Azizan bertindak sebagai hero lah ya di kalangan anak-anak orang asli ini, kerana superhero tadi itu bercakap tadi tentang kalau memimpin keluarga ataupun memimpin masyarakat peluang adil sebagaimana Ustaz Syahrizal maklumkan tadi, kita nak bawa kepada ilmu agama tadi kan, tapi dalam masa yang sama juga ada keseimbangan dunia dan juga memahami tentang psikologi ya, tentang psikologi anak, macam mana untuk dipimpin ke hadapan. Pasal kalau katakan ianya tiba-tiba pun tak jadi juga Ustaz ya. Superhero ni dia adil tu dalam bentuk yang bagaimana, kalau boleh Ustaz jelaskan sikit agar tak terkejut anak. Ustaz, superhero ni kadang-kadang kalau Superman dia pum terus saja kan, waktu dah nak accident ke ataupun dah tak selamat. Tetapi superhero yang kita maksudkan sekarang ini, macam mana dia mendepani anak yang sedang naik membesar dewasa? Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan, saudari semua, kita sedar ya, walaupun kita cuba menjadi hero dalam keluarga kita, tapi kita masih lemah. Ya. Kita takkan mampu nak menjadi sebagai contoh Nabi dan Rasul, dan mereka itu sempurna dan mereka itu maksum, malah mereka ada mukjizat. Ya. Yang kadang-kadang mereka memang menjadi superhero yang sebenarnya. Walaupun Nabi SAW itu ada mukjizat, berarti ada perkara-perkara luar biasa yang Allah boleh berikan kepada Nabi, tetapi Allah tunjuk kepada kita bahawa Nabi ini juga dia ada karakter manusia. Walaupun Nabi boleh ubah dengan doa sebagai contoh, boleh ubah saja anaknya, tapi Nabi tetap menjadi manusia. Nabi tidak memilih untuk menggunakan kuasa superhero-nya dengan mukjizat yang ada. Ya, saya Nabi, saya Rasul dan saya tidak perlu jadi manusia. Saya perlu menjadi manusia yang paling hebat sekali. Tapi Nabi tidak berwatak seperti begitu. Nabi berwatak sebagaimana kita, supaya kita mudah untuk mencontohi mereka. Maka sebab itu bila kita tengok bagaimana Nabi SAW, walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, tapi kita jangan lupa, Nabi juga adalah seorang manusia. Dan Nabi juga seorang ayah. Nabi seorang ahli perniagaan. Nabi seorang pemimpin. Nabi seorang kawan kepada kawan. Nabi seorang jiran. Berarti Nabi adalah manusia. Berarti kita boleh mencontohi Rasul. Jangan kita kata, Nabi bolehlah, kita bukan Nabi. Tak. Kerana Rasulullah itu bukan sekadar dia Nabi dan Rasul, malah dia adalah lelaki dan adalah seorang ayah. Maka sebab itu, kalaulah Nabi SAW yang begitu superhero tapi berwatak dengan watak seperti manusia biasa sebagaimana kita pada hari ini, yang mana ada ketikanya Nabi tidur, ada ketikanya Nabi itu makan, ada ketikanya Nabi bergurau senda bersama keluarga, ada ketikanya Nabi paksa anaknya atau pasangannya untuk juga beribadat. Semua itu Nabi tidak perlu buat kalau Nabi gunakan kuasa superhero-nya. Ya Allah, tolong keluarga saya pun macam saya.
Supaya saya tak payah buat, saya boleh fokus kepada umat. Tapi tidak. Tidak. Allah tunjuk kepada Rasulullah dan tunjuk kepada kita supaya kita boleh mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seselagi paling mudah menjadi seorang superhero ini, mungkin kita nak mulakan dengan jaga 3 perkara ni: akidah, syariah dan juga akhlak. Akidah mungkin kita belajar melalui ilmu tauhid. Syariah kita belajar melalui ilmu fiqh. Akhlak kita belajar melalui ilmu tasawuf. 3 perkara ni sesedari sebenarnya dia bukan untuk agama saja. Dia akan bawa kepada dunia juga. Apabila kita ada ilmu tauhid, kita ada ilmu syariah, kita ada ilmu akhlak, ilmu moral ini, sebenarnya kita boleh dapat juga kesempurnaan, kejayaan, kebahagiaan dunia, bukan sekadar akhirat. Dan ini insya-Allah mungkin kita akan cerita panjang lagi dalam selepas ini, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahrizan berkongsi tadi bagaimana untuk menjadi superhero yang manusiawi, ya. Bukannya superhero. Dia kalau katakan Superman tu dia tengah jadi wartawan ke apa ke, bila ada masalah dia terus tukar pakaian, terus terbang dan selamat, kan. Tapi kita bukan begitu, ya. Kita adalah superhero manusiawi yang ditunjukkan oleh Nabi, masih lagi ada prosesnya. Nanti kita nak bincang macam mana kehidupan Nabi masa nak dibahagi-bahagikan dalam hidup sebagai seorang ayah superhero. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam Majlis Ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا. Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini untuk kita membincangkan tajuk Ayah Superheroku, dan ini yang telah kita bincangkan pada slot yang pertama, bahagian yang pertama, di mana panduan daripada ayat yang ke-8 ini ataupun ayat yang ke-7 ini adalah panduan yang penting, di mana si ayah sebagai seorang ayah yang mengikuti pada hari ini, bagi saya kita perlu ingat bahawa kita amat rindukan mendengar tangisan pertama daripada anak yang lahir di muka bumi ini. Kita amat-amat rindu, kita amat teruja, kita amat bersyukur. Dan tangisan itu ada mesej yang tersendiri yang memerlukan bantuan daripada ayah yang menjadi penyelamat kepada si anak untuk terus dididik, untuk terus dipimpin menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat yang ke-7 sebentar tadi Allah menyatakan tentang amaran, ada anak yang comel, ada anak yang ditunggu-tunggu tetapi rupanya menjerit, ya, meraung-raung di dalam neraka. Kerana apa? Kerana ianya tidak dipimpin oleh superhero yang manusiawi yang boleh menunjukkan contoh. Dan ada peringatan lain daripada Al-Quran yang kita ingin baca daripada surah At-Tahrim ayat 6 hingga 8. Mari sama-sama kita lihat kepada halaman 560 surah At-Tahrim dalam juzuk yang ke-28. Silakan Ustaz Haji. Baik. InsyaAllah kerana superhero kita ambil dengan Ras lah. Masya-Allah. Dia ada dia punya lagunya Ustaz, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 6 hingga 8. Kali ini kita lebih puas Ustaz ya mendengar ya lebih panjang daripada Fadil Ustaz Haji ni Azizan pada hari ini. Apakah maksud daripada ayat yang ke-6 ini? Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan pada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ayat yang ke-7, malaikat berkata kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, hai orang yang kufur ingkar, janganlah kamu menyatakan keuzuran, meminta ampun pada hari ini kerana masanya telah terlambat. Kamu hanyalah dibalas dengan balasan apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang beriman, dalam ayat yang ke-8, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang beriman bersama dengannya. Cahaya iman mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, munafik meraba-raba dalam kegelap gelita, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi 3 ayat Ustaz, ya, Ustaz Syarizan, kalau Ustaz boleh kisahkan sedikit ayat yang ke-6 ini, apa mesej penting terutama bagi ayah? Adakah mesej ini juga dia boleh bagi pada ibu je lah, tolong jaga jadi hero? Saya bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Tuan Fazrul, ayat ini sangat jelas kepada kita. Bukan sekadar Allah suruh kita jaga diri dan keluarga, tapi jaga daripada api neraka. Daripada situ kita boleh faham ada 2 keadaan. Ada ayah yang menjaga keluarganya, tapi cara dia menjaga boleh membawa ke neraka. Walaupun dia menjaga. Sebagai contoh, ada ayah yang beramal dengan amalan pelindung-pelindung. Dia pelindung. Dia adalah penyelamat keluarganya. Tapi dia beramal dengan perkara syirik sebagai contoh. Dia menggunakan tangkal, dia menggunakan saka dan sebagainya untuk menjaga keluarganya. Dan ini berlaku dalam zaman moden kita hari ini. Ada ayah-ayah yang mungkin duduk di luar negeri ataupun di negeri yang lain. Anaknya terpaksa belajar ke asrama atau universiti di negeri yang lain. Maka dia nak menghantar anaknya keluar daripada rumah dia. Keluar daripada rumahnya, maka dia terpaksa membawa penjaga anak itu. Dia selitkan dalam beg. Dan ini berlaku.
Kadang-kadang anak tu tidak mengetahui pun pelindung-pelindung yang ada yang namanya jin, syaitan ini yang ada bersama-sama dengan barangan dia di asrama, di universiti dan sebagainya. Akhirnya anak tu melanggar patang larang, akhirnya berlaku kerosakan dekat universiti. Walaupun ayah menjaga dan melindungi keluarganya, tetapi penjagaan itu sebenarnya bukan melindung daripada api neraka, malah membawanya ke api neraka. Maka sebab itu penting ilmu akidah yang saya sebutkan di awal tadi, Tuan Fazrul. Akidah, syariah dan akhlak. 3 perkara ini sangat penting dalam kehidupan menjadi seorang ayah. Terapkan 3 ilmu, 3 sendi agama ini yang mesti ada dalam kehidupan keluarga kepada kita hari ini. Kita tidak akan mampu menjadi pelindung dan penyelamat kalau kita melanggar akidah sebagai contoh. Kerana Allah SWT yang sebaik-baik pelindung. Kan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah lah pelindung kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyatakan kalimat ini ketika dicampak ke dalam api yang sangat besar. Allah yang pelindung. Bukan tangkal, bukan jin, bukan syaitan. Bukan bodyguard yang menjadi pelindung kita sebenarnya. Ada ayah yang ada bodyguard ataupun something atau gangster-gangster yang menjaga family-nya. Pun salah juga. Sebab akhirnya mereka boleh melakukan perkara yang melanggar batasan walaupun dia rasa dia secure, dia selamat dalam kehidupan dunia hari ini. Tak ada siapa boleh kacau family dia. Dia ada bodyguard, semuanya ada mungkin senjata api dan sebagainya. Mereka terjaga di dunia. Tapi belum tentu penjagaan itu boleh bawa dia ke syurga yang menghalang daripada neraka. Betul. Sebab bila Allah sebut di hujung ayat 6, nara hujungnya. Jaga daripada api neraka. Berarti elemen penjagaan itu sendiri mesti melalui lunas-lunas dan landasan adalah agama. Dan landasan agama itulah akidah, syariah dan juga akhlak. Masya-Allah, ya. Jadi bukan sekadar jaga bagi makan, ya, bukan sekadar nak bagi anak itu belajar, tetapi pastikan makan, belajar apa saja yang dibuatnya itu jauh daripada api neraka, Ustaz, ya. Ya, dengan 3 perkara, bahagian akidah, bahagian syariat dan juga akhlaknya itu mesti mengikut lunas yang dibekalkan oleh pencipta kita sendiri. Dan ini perkara yang kadang-kadang Ustaz ni bila jadi superhero, kalau Superman tu dia terus boleh buat segala-galanya kan, tak payah orang lain, polis tak payah tolong, bomba ke apa ke, dia boleh buat segala-galanya kan. Tetapi bercakap tentang akidah, syariat, akhlak ini, ada ayah ya, saya sendiri pun kan bukannya boleh tahu semua perkara ni. Dan kadang-kadang kita mungkin bercakap dekat luar kan, tapi dekat anak tu ada orang lain pula yang boleh membantu. Jadi bagaimana superhero yang manusiawi ni menyusun masa dan bekerjasama dengan ibu. Itu satulah yang kalau boleh Ustaz ceritakan bagaimana dia punya kerjasama yang patut dibina sebenarnya sebagai seorang ayah. Saya sangat setuju bila Tuan Fazrul sebut kerjasama, komplement. Kita kena ingat, kita jadi seorang ayah, seorang mak dan kita dikurniakan zuriat. Ada setengah pandangan ulama menyatakan zuriat yang dikurniakan Allah itu untuk menyempurnakan kekurangan yang daripada mak dan ayah. Sebenarnya. Jangan kita rasa kita ayah dan mak, suami isteri kita sempurna dan kita boleh mengatur segala-galanya. Tak, kita tidak sempurna. Kerana ketidaksempurnaan itulah akhirnya bila kita ada anak, kita akan belajar daripada anak. Oh, rupanya apa yang kita decide, yang kita buat dalam rumah tangga ni rupanya tak sesuai bila kita ada anak. Oh, dia akan nampak kelemahan dia. Dia akan nampak, isteri pula akan nampak kelemahan dia. Jadi kita belajar melalui kelemahan dengan Allah berikan anak. Anak itu untuk menyempurnakan. Ini komplimen. Bagaimana kita boleh kerjasama antara mak, ayah, suami isteri. Dan bukan itu sahaja, anak-anak. Bagaimana kita boleh bekerjasama hari ini. Sesedari semua, ya, saya nak berbalik sekali lagi. Apa yang disebut oleh Tuan Fazrul, apa yang kita bincang daripada tadi adalah, ya, kita melalui proses. Kita cubalah menjadi sebaik mungkin pun, tapi kita tidak akan mampu. Maka sebab itu Allah sebut dalam ayat ke-7, ayat yang ke-8, taubat. Allah cerita pasal taubat. Maknanya kalau kita ada silap, ada tahu kekurangan dan kita repair, kita perbaiki, kita sempurnakan semua kekurangan. Mungkin anak pertama kita belum dapat belajar lagi. Dengan ada anak kedua, anak ketiga. Dan kita melalui proses-proses itu dan akhirnya kita matang dalam organisasi keluarga kita melalui semua apa yang kita putuskan. Tetapi sebagaimana sekalipun apa yang kita putuskan, semua itu tidak akan dinilai oleh Allah SWT seandainya ianya lari ataupun jauh daripada apa yang sebenar yang Allah mahukan kepada kita. Sebab itu apabila kita diajar dalam ayat yang ke-36, kalau saya tak salah, ayat 36 surah An-Nisa. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 36 ini ada banyak perkara kebaikan yang Allah suruh kita buat. Maknanya mak ayah boleh ajar anak-anaknya, anak-anak bila dah membesar dia kena praktik semua apa yang Allah perintahkan ini. Ada 10 perkara. Tapi dalam 10 perkara ini ada keutamaan, ada prioriti. Mana yang kita perlu utamakan? Kan? Inilah barangkali yang kita perlu jaga sungguh-sungguh dalam institusi keluarga ini.
Bila yang pertama Allah sebut ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti ini ilmu akidah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan melakukan syirik kepada Allah. Maknanya kalau kita baik macam mana pun menguruskan keluarga, menjadi seorang pelindung yang hebat macam mana sekalipun, tapi kalau konsep akidah kita gagal, kita bawa anak kepada murtad sebagai contoh. Ada keluarga yang bawa anak kepada murtad hari ini kerana kepentingan-kepentingan dunia dia sebagai contoh, demi mata wang, demi pendapatan dan sebagainya. Tak apa kita keluar agama, ada demi kepentingan-kepentingan tertentu. Allah tidak akan nilai semua kebaikan kita kalau kita melanggar akidah. Itu nombor satu. Wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, kita diajar untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa, wa bidzil qurba, kepada kaum kerabat kita, adik-beradik, saudara mara kita, wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin. Kita diajar untuk jaga kepada jiran tetangga yang dekat dan jauh, kepada rakan-rakan sejawatan, kepada orang yang bermusafir, kepada hamba yang dimiliki. Semua kebaikan itu terkumpul, tetapi mesti dimulakan dengan akidah. Maknanya menjadi seorang penyelamat, kalau dia gagal dalam mempertahankan akidah, dia tidak akan selamat. Dia tidak akan menjadi superhero yang sebenar, yang dia rasa dia selamat di dunia mungkin. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak kita akhirnya gagal di akhirat. Maka bila Allah ingatkan kita, kalau kita masuk ke dalam neraka itu nanti, Allah ancam kita dengan penjaga-penjaga macam mana. So kita hebat macam pun dekat dunia, jangan lupa dekat akhirat ada superhero yang lebih hebat lagi yang akan mengancam kita dalam neraka jahanam itu. Maka sebab itu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kita cuba jaga diri kita cuba jaga keluarga kita. Mana yang kurang sempurna, Allah suruh bertaubat. Maka tengok, ulang kaji, belajar, mengaku kesalahan, berbincang sama suami isteri dan sebagainya. Dan jangan lupa toleransi dan kerjasama yang Ustaz Fazrul sebut tadi. Penting, toleransi, kerjasama dan pelajaran dalam institusi keluarga. Itulah yang akan menyelamatkan kita yang Allah sebut dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahrizan ya. Kalau kata kita nak menyimpulkan Ustaz ya, kalau daripada apa yang Ustaz sampaikan tadi itu, iaitu jadi superhero, letak 3 benteng, benteng akidah, syariat dan akhlak ya. Tapi bukan benteng tu superhero buat semuanya ya, tetapi dengan kerjasama bersama dengan ibu ya, kerjasama daripada orang-orang di sekeliling ya. Jadi harapnya ini sebagai panduan kita bersama pada hari ini, dan insya-Allah kita ingin bersama dengan Ustaz Haji Nik Azizan untuk kita membaca doa. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diizinkan untuk kita ini, ayah-ayah yang berada pada hari ini, menjadi superhero, bekerja sama, bina 3 benteng penting dan kena semak dari masa ke semasa. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma tawil umurana ya Allah. Panjangkanlah umur-umur kami ya Allah. Wassahhi ajsadana ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah. Terangilah hati-hati kami ya Allah. Wasabbit imanana, tetapkanlah iman kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, elokkanlah amalan-amalan kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Haji Nik Azizan dan juga Ustaz Syahrizan bersama pada hari ini. Ustaz berkongsi ayah superheroku dengan panduan yang jelas, iaitu pastikan kerjasama dibina dengan ibu, dengan orang-orang yang boleh membekalkan 3 benteng. Benteng akidah, syariat dan akhlak yang dikongsikan sebentar tadi. Inilah yang kita ingin bina, sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kesedaran di mana tuan-tuan, dengan sumbangan tuan-tuan, dengan sumbangan idea dan juga jaringan yang ada, kita ingin membina keluarga yang dibentengi dengan akidah, dengan syariat dan akhlak. Dan kesedaran ini adalah kesedaran jangka masa panjang, bukan sekali, berkali-kali. Taubatan nasuha, apatah lagi pada bulan Ramadan ini. Ayah-ayah yang bersama pada hari ini, ibu yang boleh bekerjasama, boleh cuit-cuit sedikit, boleh kongsi-kongsi sedikit maklumat yang ada, kerana kita tahu bahawa usaha untuk membentengi ahli keluarga daripada neraka itu bukan seorang sahaja, tetapi perlukan kerjasama bersama menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam majlis ayah pada siri yang akan datang untuk terus kita melihat
cahaya demi cahaya, permata demi permata daripada Al-Quran untuk ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله